Assalamualaikum dan selamat pagi para hadirin sekalian. Selamat datang ke Konvensyen Bahasa Melayu 2021 Peringkat Kebangsaan. Tanpa berlengah masa, saya menjemput Dr. Zanariah binti Hamid selaku pengerusi sesi pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, siri junjung, adat budaya, gambir pinang, semua diikat. Kumbayu di ruang maya, tambah. Selamat menyertai Kawan Bayu 2021 anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus selama 3 hari, iaitu bermula dari 27 Julai hingga 29 Julai dan hari inilah hari yang terakhir. Okey, jadi tema Kawan Bahasa Melayu. Jadi bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Kombayu 2021. Sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua sebanyak 7 kajian tindakan yang akan dibentangkan menerusi satu langkah efektif menulis haluan karangan untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hainuliza binti Muhammad Nordin dari Sekolah Agama Menengah Bagan Terap Sungai Besar Selangor bersama dengan Dr. Hairul Faizi bin Lokman dari IPG Kampus N Muhas akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk menulis pendahuluan karangan bahasa Melayu menggunakan konsep 5 jari. Bagi pengenalan kajian tindakan ini, saya melihat kepada aspek karangan. Dalam kertas 1 Bahasa Melayu SPM mengandungi 2 soalan karangan iaitu karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Saya mendapati murid mendapat markah rendah dalam karangan bahagian A pada peperiksaan percubaan SPM. Menurut Gugin, pada tahun 2014 dalam kajiannya menyatakan bahawa aspek pendahuluan menjadi kerangka penting yang asas dalam sesebuah penulisan karangan. Manakala menurut Aisyah, Zamri, Nur Azwad, Hanum, pada tahun 2016 dalam kajian mereka pula menyatakan bahawa penulisan pelajar berada pada tahap yang sederhana disebabkan beberapa faktor utama. Melalui pemerhatian yang saya jalankan kepada murid saya, kebanyakan murid hanya menulis 3 ayat dalam satu perenggan pendahuluan. Manakala dalam temu bual yang saya jalankan kepada mereka, murid menyatakan bahawa mereka tidak ada idea dan tidak tahu perkara yang hendak ditulis dalam perenggan pendahuluan.
Mereka juga menyatakan bahawa mereka tidak memahami tema dan kehendak soalan. Oleh sebab itu, saya mengambil keputusan untuk mengubah suai pendekatan lama kepada pendekatan baru dengan memperkenalkan kaedah konsep 5 jari untuk menulis pendahuluan karangan dalam bahasa Melayu. Baiklah, fokus kajian tindakan ini ialah tindakan terhadap proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Tindakan PDPC ini dilakukan terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu SPM dalam aspek penulisan pendahuluan. Dalam aspek penulisan pendahuluan ini, murid akan mempelajari 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan dan mempelajari kaedah menganalisis tema dan kehendak soalan. Oleh sebab itu, fokus utama kajian ini adalah untuk memastikan murid dapat menulis sekurang-kurangnya 5 jenis ayat dalam perenggan pendahuluan dan menulis tema dan kehendak soalan yang tepat dalam perenggan pendahuluan. Seperti yang saya sebutkan dalam fokus kajian tadi, saya telah meletakkan 2 objektif kajian tindakan saya, iaitu yang pertama, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 5 ayat dalam perenggan pendahuluan, dan yang kedua, murid dapat menulis tema dan kehendak soalan yang tepat untuk memulakan perenggan pendahuluan. Daripada objektif kajian tadi, saya juga meletakkan 2 persoalan kajian, iaitu yang pertama, dapatkah murid menulis 5 ayat dalam perenggan pendahuluan? Yang kedua, dapatkah murid menulis tema dan kehendak soalan dengan tepat bagi memulakan perenggan pendahuluan? Peserta kajian tindakan ini terdiri daripada 3 orang murid daripada kelas 5 Mawaddah. Mereka terdiri daripada 2 orang murid lelaki dan 1 murid perempuan. Peserta kajian ini dipilih berdasarkan murid yang mendapat markah paling rendah dalam penulisan karangan yang diambil dalam peperiksaan percubaan. Tindakan yang saya jalankan dalam kajian tindakan ini menggunakan model Chemist McTaggart 1988. Saya telah menjalankan gelungan 1 yang merangkumi 4 proses, iaitu proses merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Dalam proses merancang, saya telah membuat refleksi terhadap murid saya dan saya mendapati dua isu yang mereka hadapi dalam penulisan pendahuluan karangan, iaitu mereka tidak dapat menghasilkan 5 ayat dalam perenggan pendahuluan dan mereka tidak dapat menulis tema dan kehendak soalan dengan tepat. Seterusnya, saya telah merangka intervensi 5 jari pendahuluan. Terusnya, dalam proses bertindak pula, setelah saya mengenal pasti masalah mereka, saya menyediakan proposal kajian tindakan, seterusnya melaksanakan kajian dan akhirnya saya menulis laporan kajian tindakan. Dalam proses ketiga, iaitu proses memerhati, saya menggunakan 3 instrumen pengkutipan data, iaitu secara pemerhatian, secara analisis dokumen dan secara ujian. Dalam pemerhatian, saya memerhati tingkah laku murid semasa menulis karangan. Manakala analisis dokumen saya lakukan terhadap hasil karangan murid-murid saya. Ujian pula merujuk kepada ujian 1 yang dijalankan sebelum intervensi diperkenalkan dan ujian 2 merupakan ujian yang dijalankan selepas intervensi diperkenalkan. Proses dalam golongan pertama yang terakhir ialah mereflek. Dalam mereflek, saya mendapati konsep 5 jari yang saya perkenalkan telah membantu mengatasi masalah murid-murid saya. Ini merupakan intervensi yang saya jalankan dalam kajian tindakan saya, iaitu konsep 5 jari pendahuluan. Dalam konsep 5 jari pendahuluan ini, saya perkenalkan 5 jari mewakili 5 jenis ayat. Jari pertama iaitu ibu jari merujuk jenis ayat binaan. Jari kedua iaitu jari telunjuk merujuk jenis ayat tokoh. Jari ketiga iaitu jari hantu merujuk kepada jenis ayat sejarah. Jari keempat iaitu jari manis merujuk kepada jenis ayat semasa. Dan jari kelima merujuk kepada jenis kelingking iaitu jenis ayat tanya. Daripada konsep 5 jari ini, murid dapat menuliskan pendahuluan karangan
dengan tepat berdasarkan tema dan kehendak soalan. Seterusnya, mereka juga dapat menuliskan 5 ayat, sekurang-kurangnya 5 ayat dalam perenggan pendahuluan secara sistematik. Seterusnya, murid-murid juga boleh melukiskan 5 jari pendahuluan ini di atas kertas apabila mereka hendak mengingat jenis-jenis ayat yang perlu ditulis dalam perenggan pendahuluan secara tidak langsung. Dengan ilustrasi rajah 5 jari ini, murid dapat menulis perenggan pendahuluan dengan baik. Dapatan kajian yang saya peroleh daripada kajian ini, yang pertama, murid dapat menulis kurang-kurangnya 5 ayat dalam perenggan pendahuluan. Perkara ini dapat dibuktikan melalui temu bual yang saya jalankan kepada murid saya. Yang pertama, murid pertama menyatakan bahawa dia dapat menulis dengan mudah menggunakan teknik yang saya berikan, dan murid kedua pula menyatakan bahawa dia tidak lagi keliru untuk menulis pendahuluan yang menggunakan teknik yang saya berikan. Manakala dapatan kajian yang kedua ialah murid dapat menulis tema dan kehendak soalan yang tepat untuk memenuhikan perenggan pendahuluan. Perkara ini dapat dibuktikan melalui analisis data, analisis dokumen. Saya mendapati murid telah dapat menulis 5 ayat dalam ujian 2 dan telah dapat menuliskan tema dan kehendak soalan dengan tepat. Sebagai bukti, dalam ujian 1 mereka hanya menulis 4 ayat sahaja, manakala dalam ujian 2 mereka telah menulis 5 ayat dan lebih. Jadi, secara keseluruhannya, kajian tindakan saya telah berjaya membantu murid-murid saya mengatasi masalah yang mereka hadapi. Refleksi kajian tindakan ini menunjukkan bahawa kajian tindakan yang saya telah jalankan telah memberikan impak kepada proses PDPC saya, dan saya dapat membantu murid mengingat dengan mudah kaedah penulisan pendahuluan secara sistematik. Hal ini dibuktikan daripada keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia yang baru diumumkan baru-baru ini bahawa 3 orang murid yang terlibat dalam kajian tindakan ini telah berjaya dalam peperiksaan tersebut. Seterusnya, kajian tindakan ini telah berjaya mencapai objektif kajian, iaitu yang pertama, murid telah dapat menulis 5 ayat dalam perenggan pendahuluan, dan yang kedua, murid telah dapat menulis tema dan kehendak soalan yang tepat dalam menuliskan perenggan pendahuluan. Rajah di sebelah menunjukkan konsep 5 jari yang dilukis oleh pelajar di atas kertas, dan rajah kedua menunjukkan rajah yang menunjukkan apabila murid membuat latihan penulisan pendahuluan karangan. Jadi oleh sebab itu saya mencadangkan dalam kajian selanjutnya agar menggunakan konsep 5 jari ini dalam menulis perenggan isi dan perenggan penutup. Sekian saja pembentangan dari saya. Sesungguhnya impian anda memberikan anda peluang untuk menjadikan realiti. Anda hanya perlu mengenal pasti peluang yang muncul dan ambil tindakan. Sekian, terima kasih. Dr. Mike. Okey, lupa pula kan. Okey, ada tak sesiapa yang nak menjawab, nak menyoal? Nak menyoal Puan Siti kumpulan Puan Siti. Boleh teruskan 5 minit saya beri. Ada ke? Kalau tiada saya lah perlu beri ya. Okey, jadi saya lah Okey, Puan Siti saya sebenarnya tertarik sebab saya pun sebenarnya dulu ialah guru mengajar sekolah menengah. Okey, karangan sepanjang 354 perkataan untuk peringkat SPM. Okey, jadi untuk kajian Puan Siti berikan menggunakan 5 jari untuk 5 jenis ayat. Okey, mungkin Puan Siti boleh kongsikan satu soalan
dan kemudian bagaimana sebenarnya daripada soalan itu pelajar itu menggunakan yang 5 jari untuk 5 jenis ayat tu. Boleh tak? Sebab tadi nampak dalam video tersebut tapi dia tak jelas. Mungkin ada satu soalan kemudian boleh Puan Siti berikan contohnya. Okey, silakan Puan Siti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zanaria dan pihak penganjur, dan selamat pagi kepada semua hadirin. Kajian saya berfokus kepada karangan bahagian A, iaitu karangan yang panjangnya sehingga 250 patah perkataan. Ini format lama lah ya, format yang lepas. Okay, jadi contoh soalan lah ya, contoh soalan. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan bersukan. Contoh ya, huraikan pendapat anda tentang kebaikan bersukan. Jadi konsep 5 jari yang digunakan tu, yang pertama pelajar perlu menganalisis dahululah apa dia punya tema dan kehendak soalan. Okey, temanya kita minta pelajar garis soalan tu. Tema biasanya terdiri daripada kata nama. Jadi kita minta pelajar garis kata nama. Kemudian nyatakan apakah temanya. Contoh tadi huraikan faedah bersukan. Okey, dia punya tema ialah sukan ya, aktiviti sukan. Dia punya kehendak soalan ialah faedah. Jadi daripada perkara tersebut kita minta murid menulis daripada ayat pertama, iaitu ayat binaan. Ayat binaan ni merujuk kepada tema ya. Maksudnya tema tu pelajar perlu memberi definisi tema. Okey, tadi saya nyatakan ibu jari iaitu jenis ayat binaan. Maksudnya murid membina ayat berdasarkan tema. Jadi murid akan menyatakan maksud lah, boleh memberikan menyatakan tema tu dengan memberikan maksud. Contoh, sukan merupakan aktiviti yang penting dalam kehidupan seharian. Okey, itu contohnya lah ya. Kemudian yang kedua, dia nak kembangkan kepada ayat kedua, jari telunjuk, iaitu jenis ayat tokoh, dengan menulis ayat mengaitkan nama tokoh yang membincangkan tema. Maksudnya murid dia akan mencari tokoh lah yang berkaitan, sesiapa saja tokoh. Mungkin mereka boleh sebutkan menurut Perdana Menteri Malaysia bahawa menyatakan bahawa aktiviti sukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Contoh lah ya. Kemudian yang ketiga, jari hantu, iaitu jenis ayat sejarah. Maksudnya murid menulis ayat mengaitkan asal-usul tema menggunakan penanda sejarah. Penanda sejarah ni maksudnya dia menuliskan pada zaman dahulu, dia menggunakan penanda wacana. Pada masa dahulu sukan selalu dilakukan dalam aktiviti harian masyarakat di Malaysia. Contoh. Kemudian yang seterusnya, jari keempat, jari manis, iaitu ayat semasa. Bagaimanakah aktiviti sukan pada waktu ini. Jadi untuk ayat semasa juga murid menggunakan penanda masa lah. Contohnya pada masa ini, kini aktiviti sukan semakin dilupakan. Terpulanglah kepada murid itu sama ada dia nak menulis perkara negatif, perkara yang menjadi isu ataupun perkara yang baiklah. Contohnya dewasa ini semua rakyat Malaysia semakin gemar melakukan aktiviti sukan di rumah. Contohnya lah sekarang sewaktu pandemik ni mereka buat virtual run kan, bahasa Inggeris. Kemudian akhir sekali, jari kelingking, maksudnya murid perlu menulis ayat tanya dengan ayat begini ya. Sebagai persoalannya, apakah
faedah bersukan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Itu yang dimaksudkan sebagai ayat tanya. Jadi apabila perenggan pendahuluan mereka ditulis begitu, jadi pemeriksa ataupun yang membaca pendahuluan tu dia akan jelaslah apa sebenarnya karangan penulisan yang ingin disampaikan oleh pelajar tersebut. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti. Kurang-kurangnya pelajar-pelajar ni dapat menulis, betul tak? Kalau tidak, hantarnya kertas kosong Jadi bahagian A tu bahagian rangsangan betul tak? Bahan Ya, rangsangan bahagian tu. rangsangan. Sekarang ada gambar, kadang-kadang ada gambar kan? Kadang-kadang ada maklumat sikit-sikit. Okey, Ya. terima kasih diucapkan kepada Ya. kepada kualiti atas pembentangan sebentar tadi Okey, hadirin sekalian, sesi pembentangan teruskan dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian yang kedua. Dipersilakan Encik Muthu Kumar Anandan dengan tajuk meningkatkan prestasi murid tahun 5 dalam penguasaan kata berimbuhan awalan men dengan menggunakan kit inovasi kata berimbuhan. Dipersilakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Cikgu Muthu Kumar dari SJKT Batu 4 yang berada di daerah Kelang, Selangor. Saya merupakan guru Bahasa Melayu yang telah berkhidmat selama 11 tahun. Baik, tajuk kajian tindakan saya adalah meningkatkan prestasi murid tahun 5 dalam penguasaan imbuhan awalan men dengan menggunakan kit inovasi kata berimbuhan iaitu KISAM. Kita teruskan dengan pengenalan. Imbuhan merupakan salah satu komponen tata bahasa yang sangat penting. Ia memang terdapat dalam standard kandungan dan standard pembelajaran murid-murid di SJK maupun di SK. Penggunaan imbuhan yang salah akan menyebabkan maksud sesuatu pengujaran tidak jelas. Dan proses pengimbuhan bukanlah suatu proses yang mudah. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan penutur bahasa Melayu, iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ataupun bahasa ketiga. Khasnya murid-murid di SJK, mereka selalu menggunakan imbuhan dengan salah. Apabila mereka menggunakan imbuhan, kesannya kita boleh lihat dalam penulisan dan juga pertuturan mereka tidaklah begitu gramatis. Baik, kita akan lihat dengan fokus kajian. Fokus kajian saya adalah pembentuk. Kenapa saya pilih imbuhan awalan men? Sebab ia diuji dalam kertas pemahaman bahagian tata bahasa dan juga ia diuji dalam kertas penulisan dalam bahagian bina ayat. Baik, pengimbuhan merupakan satu proses yang menggabungkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Murid-murid dapat membina ayat gramatis dan juga pertuturan mereka akan menjadi lebih gramatis jika mereka dapat menguasai imbuhan awalan men ini. Baik, fokus kajian saya adalah murid-murid tahun 5 iaitu seramai 8 orang yang terdiri daripada 5 lelaki dan 3 orang perempuan. Baik, objektif kajian saya adalah membantu murid mengenal pasti imbuhan awalan men yang tepat dengan menggunakan kit inovasi kata berimbuhan iaitu KISAM. Objektif kajian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman murid terhadap imbuhan awalan men dengan menggunakan kit inovasi kata berimbuhan KISAM. Baik, bertitik tolak daripada objektif tersebut, persoalan saya adalah adakah penggunaan kit KISAM dapat membantu murid mengenal pasti imbuhan awalan men yang tepat, dan persoalan yang kedua adalah adakah penggunaan kit KISAM berwarna dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap imbuhan awalan men. Baik, model kajian yang saya gunakan adalah yang dipelopori oleh Kemis dan MC Tagat tahun 1988. Mereka telah menjelaskan 4 kitaran langkah dalam menjalankan sesebuah kajian tindakan iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Berikut merupakan peserta kajian. Nama yang saya berikan adalah nama samaran dan terdapat beberapa kriteria kenapakah saya memilih murid-murid tersebut.
Yang pertamanya adalah selepas saya telah menjalankan ujian perah, saya telah melihat keputusan mereka itu sangat lemah dan juga ada beberapa kriteria lain iaitu mereka lemah dalam subjek Bahasa Melayu, memberi tumpuan dalam kelas dan juga kurang bertanya soalan, murid yang sangat pasif dan sebagainya. Ini merupakan antara kriteria yang menyebabkan saya memilih murid-murid tersebut. Baik, seterusnya kita akan lihat tindakan yang saya jalankan. Pertamanya saya telah meneliti dan mengkaji permasalahan mereka. Okay? Apakah masalah mereka? Selepas itu saya mereka satu bahan bantu mengajar iaitu BBM yang dapat membantu mereka untuk memahami dan mengecam kata berimbuhan awalan men. Baik, kit ini menggabungkan penggunaan teori warna, teknik gabungan kata dan juga teknik puzzle. Tinjauan awal masalah yang saya telah buat adalah saya telah membuat pemerhatian iaitu pemerhatian terhadap tingkah laku murid melalui sesi PDPC. Mereka ni kurang menumpukan perhatian dan jarang menanya soalan. Itu adalah antara pemerhatian yang saya telah buat. Seterusnya, tinjauan awalan yang saya telah buat adalah pemeriksaan buku latihan. Apabila saya memeriksa buku latihan murid-murid ini, saya dapat tahu mereka ini belum menguasai imbauan awalan men dan ayat mereka yang membina itu tidaklah begitu gramatis dan soalan-soalan tata bahasa juga tidak betul. Ini merupakan ujian perah yang saya telah jalankan dan juga menunjukkan peratusan pencapaian mereka iaitu semuanya adalah bawah 40 yang belum lulus dan saya telah pun memaparkannya contoh soalan ujian perah di situ di sebelah kanan. Seterusnya kita pergi kepada kit berimbuhan. Ini merupakan kit yang saya telah hasilkan iaitu saya beri nama kit kata berimbuhan awalan men kisam. Kit ini kamu boleh lihat dalam gambar tersebut. Okey, nanti saya akan terangkannya. Dalam kit ini kita ada 4 bahagian iaitu bahagian pertamanya adalah nota-nota. Saya selitkan nota-nota tentang imbuhan awalan men dan dalam bahagian kedua pula saya selitkan kata dasar. Okey, banyak kata dasar dalam tu dan juga bahagian seterusnya saya selitkan dengan alamov ataupun himbuan awalan men seperti me, men, mem, meng dan sebagainya. Seterusnya bahagian yang seterusnya adalah saya selitkan dengan sifat imbuhan awalan men. Sifat. Saya sedulurkan dalam satu bentuk jadual. Dan yang tengah-tengah itu bahagian yang murid akan gunakan untuk aktiviti mereka. Baik, pelaksanaan kajian tindakan. Kajian tindakan ini setelah saya jalankan selama 8 minggu iaitu saya mengambil 2 waktu PDPC untuk menjalankan kajian tindakan ini. Sebelum saya mulakan kajian ini, saya telah memberi penerangan tentang struktur dan teknik penggunaan kit yang saya hasilkan itu. Seperti mana yang saya terangkan tadi, ada 4 bahagian iaitu nota imbuhan, sifir imbuhan, kata dasar, imbuhan awalan men yang saya selitkan dalam kit tersebut. Murid-murid perlu mencantumkan alamov dan kata dasar yang betul di tengah-tengah kit kisam. Selepas mereka dah cantum, mereka boleh tulis dalam nota pelekat yang disediakan dan mereka juga boleh rujuk nota sendiri kalau ada salah dan sebagainya. Baik, pelaksanaannya saya telah mencungkil idea dan pengetahuan sedia ada murid sebelum mereka mula gunakan kit ini. Saya juga bertanya beberapa soalan supaya mereka lebih memahami. Selepas itu, mereka membuat aktiviti ini beberapa kali. Selepas mereka dah membuat aktiviti ini beberapa kali, ujian pos pertama dan kedua telah diadakan. Berikut merupakan dapatan ujian pos pertama dan pos kedua di mana peratusan markah murid telah ditunjukkan di situ. Ada menunjukkan peningkatan dari ujian pra, seterusnya ujian pos dan juga ujian pos kedua. Baik, dapatan kajian menunjukkan semua peserta ada menunjukkan perubahan dan perubahan itu iaitu meningkat skor prata daripada ujian apabila kita bandingkan ujian pra, pos dan juga ujian kedua, skor pratanya adalah 43.9%. Seterusnya selepas dah murid telah pun menjalankan ujian pra, ujian pos, aktiviti dan sebagainya, satu temu bual telah dijalankan bersama-sama dengan mereka. Ia adalah memudahkan untuk mengetahui apakah maklum balas aktiviti tersebut dan juga kit yang dihasilkan. Selepas ditemu bual, murid-murid telah mengatakan
kit ini memudahkan peserta kajian untuk menguasai imbuhan awalan MEN dan juga mereka membuat beberapa kali aktiviti ini. Seterusnya, refleksi. Ia memberi perhatian khusus terhadap teori warna kit yang saya hasilkan tersebut. Ia menunjukkan perubahan positif terhadap murid. Keyakinan murid untuk membaca dan menjawab soalan meningkat. Masalah pembelajaran murid, pembelajaran pasif telah dapat diatasi. Ia juga memberi panduan untuk meningkatkan pembelajaran. Murid yang pasif telah menjadi aktif. Mereka kerap menanya soalan dan kerap terlibat dalam aktiviti yang diadakan. Seterusnya, rumusannya, teknik warna membantu murid mengingati sesuatu yang dipelajari dengan jangka masa yang lebih lama. Kaedah yang digunakan dalam kajian tindakan ini perlu dikekalkan di mana menggabungkan teknik warna dan juga teknik bermain serta puzzle. Kaedah ini perlu diadaptasikan dalam dunia multimedia dengan menerapkan unsur-unsur yang sama iaitu pada masa kelak di mana ia akan membantu murid-murid membuatnya melalui online ataupun talian. Guru seharusnya peka dan perlu berusaha untuk menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pendekatan berfokus perlu diserapkan dan supaya murid-murid ini dapat menjawab soalan ataupun mengatasi masalah murid. Saya juga bersyukur kerana kajian ini telah membantu saya memperbaiki serta melancarkan lagi proses PDPC. Berikut merupakan lampiran tersediakan iaitu ujian pra, post dan juga kit kisam. Seterusnya aktiviti yang dijalankan bersama murid. Sekian sahaja. Terima kasih. Okey, begitulah video pembentangan Cikgu Mutu. Okey, ada tak yang ingin menyoal Cikgu Mutu? Dipersilakan hadirin sekalian. Ada? Tak ada ke? Okey, kalau tak ada saya jugalah. Cikgu Mutu ya. Cikgu Mutu ada kan? Cikgu, tadi saya nampaklah dalam video pembentangan tadi, cikgu ada maklumkan berkenaan dengan ujian. Ujian telah diberi kepada murid-murid selepas dah ditunjukkan kit, mereka dah gunakan kit. So ujian itu bentuk macam mana? Ujian tata bahasa imbuhan MEN ke atau macam mana? Tak dengar. Minta maaf. Okey, selamat pagi warga maya sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada IPG DKP Kampus Bahasa Melayu ni sebab memberi peluang kepada saya untuk membentangkan kajian tindakan saya. Okey, baik. Tadi doktor ada tanya soalan tentang ujian pra, ujian pra dengan ujian post Ujian post lah. Ujian post. Saya buat soalan ini. Dia berbentuk soalan, boleh nampak dalam ni. Yang berbentuk seperti ayat dan saya menyediakan di sini perkataan kata dasar dalam kurungan dan minta murid menukarkan kata dasar ataupun menggunakan meletak imbuhan awalan MEN di situ. Dan ini juga saya gunakan untuk ujian pra, post pertama dan post kedua. Jadi maksudnya fokusnya kepada imbuhan MEN lah. Ujian pra dan ujian okey, faham. Okey, dan mungkin saya boleh jelaskan lagi tentang kit ini, mungkin tak berapa jelas dalam pembentangan saya. Okey, saya boleh tunjukkan di sini, ini adalah kit saya. Okey, kit kisam yang saya beri nama. Okey, dan dalam kit ini dia ada 4 bahagian. Sebenarnya saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Kit Bukhara sebab saya dapat ilham pun daripada situ sebab memang dia lebih kurang macam itu, tapi saya guna pakai untuk imbuhan. Okey, dan ini adalah tempat untuk murid membuat aktiviti di tengah-tengah tu. Okey, di tengah-tengah tu murid akan membuat aktiviti ini. Di sini yang pertama, bahagian pertama ni saya selitkan dengan nota-nota yang berkaitan dengan imbuhan awalan MEN. Murid-murid tu boleh rujuk nota tersebut, bagaimana ia bertukar dan sebagainya. Contoh-contoh pun saya telah sediakan. Bahagian kedua di sini pula saya letak imbuhan awalan MEN dalam bentuk puzzle macam ni. Murid-murid tu boleh gunakan dalam bentuk puzzle.
So mereka boleh gunakan mereka boleh ambil dan mereka boleh cantumkan dengan kata dasar. Okey, ini beberapa contoh imbuhan awalan men, dan dalam bahagian yang ketiga juga saya letakkan kata dasar dalam bentuk puzzle juga. Okey, dengan warna-warna sekali. Contohnya macam di sini kita ada pandu, dan kita ada jaga. Mereka boleh letakkan imbuhan awalan itu, mereka boleh cantumkan di tengah-tengah. Daripada sini mereka ambil alamof, di sini akan mengambil kata dasar. Dan bahagian bawah ini pula saya selitkan dengan seperti bahagian di bawah ini, saya selitkan dengan jadual sifat begini. Di situ saya akan letak jugalah bagaimana dia berubah. Contohnya seperti awalan dia bila dia akan guna awalan contohnya kata dasar yang menggunakan dengan M, R dan sebagainya. Semua ini saya selitkan ini. Untuk rujukan murid, mereka boleh membuat aktiviti ini dan mereka boleh rujuk sendiri sama ada apa yang mereka buat itu betul ataupun tidak. Sedikit tentang kit ini. Okey, syabaslah Cikgu Mutu Kita harapkan lepas daripada ni Cikgu Mutu boleh buat lagi inovasi-inovasi yang lain untuk imbuhan-imbuhan yang seterusnya. Okey, jadi sekali lagi lah saya ucapkan syabas dan juga terima kasih kepada Cikgu Mutu Kumar atas pembentangan sebentar tadi Okey, jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang ketiga iaitu Encik Muhammad Taufik bin Muhammad Desa dengan tajuk meningkatkan kemahiran mengajar guru dalam ejaan perkataan yang mempunyai huruf digraf untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Desa dan saya bertugas di SJKC Angling Lumut mengajar subjek Bahasa Melayu, dan kajian tindakan yang telah saya laksanakan bertajuk meningkatkan kemahiran mengajar guru dalam ejaan perkataan yang mempunyai huruf digraf. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memberikan sedikit pengenalan tentang kajian yang telah saya laksanakan. Sebelum itu kita imbas kembali apakah itu digraf. Digraf ialah gabungan dua huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi konsonan. Maksudnya dua huruf konsonan yang hadir berturutan namun hanya menghasilkan ataupun mempunyai satu bunyi sahaja. Kemudian banyak perkataan bahasa Melayu yang mempunyai digraf dalam ejaan, termasuklah imbuhan. Okey, biasanya kita akan lihat dalam imbuhan awalan, MENG. Itu contoh imbuhan yang mempunyai digraf. Kaedah fonik merupakan kaedah yang digunakan untuk mengajar murid membunyikan huruf, membaca dan menulis perkataan. Seperti yang kita sedia maklum, dalam pengajaran kemahiran membaca dan menulis, terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan dan diaplikasikan oleh para guru mengikut kesesuaian murid. Okey, maksudnya berdasarkan tahap murid, cikgu boleh memilih kaedah pengajaran yang sesuai. Kemudian terdapat beberapa isu mengenai penggunaan kaedah fonik dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Okey, berkenaan dengan isu berkaitan dengan penggunaan kaedah fonik, jika kita melihat pada awal bulan 3 atau bulan 4 telah timbul isu yang diutarakan oleh para ibu bapa di media sosial seperti Facebook, yang mana para ibu bapa menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap para guru yang mengajar bahasa Melayu tahun 1 di sekolah rendah. Kenapa dan apa isu yang dipertikaikan ialah perkara ini menjadi isu apabila guru di sekolah rendah tahun 1 membuat justifikasi bahawa terdapat segelintir kanak-kanak tidak boleh membaca. Walhal ibu bapa mereka mengatakan bahawa anak-anak mereka boleh membaca jika diminta membaca menggunakan kaedah fonik. Namun apa yang berlaku ialah di sekolah kebangsaan,
kebanyakan guru yang mengajar tahun 1, guru bahasa Melayu, mereka tidak menggunakan kaedah fonik untuk mengajar membaca. Mereka hanya menggunakan kaedah tradisional, iaitu membatangkan suku kata berdasarkan bunyi abjad. Jadi, apabila perkara ini berlaku, ibu bapa kepada pelajar-pelajar tersebut berasa tidak puas hati kerana mereka mahukan guru-guru ini turut menggunakan kaedah fonik dalam pengajaran kemahiran membaca supaya ia menjadi situasi yang lebih adil kepada semua murid. Walaupun begitu, ibu bapa beranggapan bahawa guru-guru ini tidak tahu dan tidak mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan pengajaran menggunakan kaedah fonik, dan ini telah menimbulkan satu persepsi yang tidak baik terhadap para guru. Sepatutnya para guru ini mengambil peluang untuk mempelajari dan menambah ilmu pengetahuan tentang penggunaan kaedah fonik dalam pengajaran kemahiran membaca. Sebab bagi saya sendiri, kita sebagai guru mempunyai pilihan untuk menggunakan kaedah yang bersesuaian. Kita tidak boleh meletakkan ataupun berpegang kepada satu kaedah semata-mata kerana murid-murid ini semuanya berbeza dan unik. Jadi, gurulah yang perlu menapasi apakah kelemahan dan kekuatan murid-murid tersebut supaya kita dapat memilih kaedah yang betul dan akhirnya kita dapat mencapai apa yang telah kita tetapkan dalam objektif PMP kita. Baik, dan untuk kajian literatur, ini adalah contoh ataupun yang saya dapat daripada pembacaan saya sebelum ini. Ilmu fonetik merupakan landasan kepada bentuk-bentuk dan bunyi yang dihasilkan dalam satu bahasa. Dan menurut Zaidah Arifin 2018, menamakan huruf-huruf abjad dan seterusnya membunyikannya adalah merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid-murid sebelum pengajaran membaca perkataan dan ayat. Maksudnya ialah murid-murid seharusnya boleh menamakan huruf-huruf abjad dahulu, kemudian membunyikannya, kemudian barulah cikgu-cikgu mengajar mereka membaca perkataan dan juga ayat. Okay, kemudian yang ketiga, kekeliruan dalam mengenali bentuk-bentuk huruf merupakan punca utama yang menyebabkan murid-murid tidak dapat membunyikan suku kata. Maksudnya, kadang-kadang terdapat pelajar yang masih lagi tidak boleh menguasai kemahiran mengenal huruf. Dia keliru sama ada huruf B dan D ataupun huruf P dan Q kerana huruf ini hampir sama. Tapi disebabkan mereka tidak mempunyai asas yang kukuh, menyebabkan mereka tidak dapat mengenali huruf dengan betul, sekaligus menyebabkan mereka tidak dapat membunyikan suku kata dengan tepat. Dan yang keempat, pendekatan abjad suku kata adalah lebih berkesan daripada pendekatan terus membaca. Ini adalah pendapat Sofia Hamid pada tahun 2014 yang membandingkan keberkesanan penggunaan kaedah dalam pengajaran kemahiran membaca. Baik, kemudian kita lihat pula kepada objektif dan persoalan kajian. Okey, untuk objektif kajian ini, saya ingin mengenal pasti sama ada kaedah fonik dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai huruf digraf. Dan persoalan kajian saya ialah, adakah kaedah fonik ini dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai huruf digraf. Yang kedua, objektif kajian saya ialah mengenal pasti perubahan peningkatan tahap penguasaan murid dalam mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai huruf selepas kaedah fonik diperkenalkan. Dan persoalan kajian saya ialah apakah perubahan peningkatan tahap penguasaan mereka. Objektif kajian yang ketiga ialah mengenal pasti kesan penggunaan kaedah fonik terhadap penguasaan kemahiran mengeja murid semasa kajian dijalankan. Dan persoalan kajian ialah apakah kesan penggunaan kaedah fonik terhadap penguasaan kemahiran mengeja murid semasa kajian dijalankan. Baik, dan ini adalah responden yang telah saya pilih. Saya telah memilih dua orang responden, iaitu dua-dua merupakan pelajar tahun 2. Kedua-duanya merupakan pelajar lelaki dan kedua-dua mereka juga merupakan pelajar berprestasi lemah dalam kemahiran membaca
dan menulis bahasa Melayu. Walaupun begitu, kedua-dua murid ini masih mempunyai kemahiran bertutur yang baik, kemahiran lisan dalam bahasa Melayu yang baik. Bermaksud mereka boleh faham arahan yang saya berikan dan mereka boleh bertutur dan menjawab bersoal jawab dengan saya dalam bahasa Melayu dengan baik. Baik, kemudian kita lihat pula kepada prosedur tindakan. Bagaimana saya melaksanakan kajian ini? Pertama, saya melaksanakan refleksi pengajaran. Kemudian setelah saya melihat apa masalah yang timbul, saya merancang bagaimana dan apakah cara untuk saya mengatasi masalah tersebut. Kemudian setelah saya mendapat mengenal pasti langkah-langkah yang sesuai, saya melakukan tindakan. Kemudian selepas saya melakukan tindakan, saya memerhatikan adakah terdapat sebarang perubahan ataupun kesan terhadap responden ataupun terhadap masalah yang telah saya kenal pasti sebelum ini. Dan jikalau tiada sebarang perubahan ataupun terdapat masalah yang berlaku, saya akan mengulang semula kajian ini menggunakan kaedah yang lain. Baik, dan untuk refleksi tinjauan awal masalah, kemudian analisis tinjauan awal masalah. Untuk aspek merancang, saya memilih kaedah fonik, melibatkan penggunaan kaedah nyanyian, penerangan dan penggunaan kad imbasan. Saya juga menggunakan lembaran kerja, kemudian pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual untuk mengumpul data. Dan kemudian untuk setelah bertindak, saya menggunakan instrumen yang sesuai mengikut objektif kajian dan menjalankan 3 kali sesi intervensi menggunakan kaedah fonik. Dan hasil kajian ini, saya membuat analisis data menggunakan jadual graf dan rajah untuk mendapatkan keputusan yang lebih jelas dan mudah untuk difahami. Baik, ini adalah cara untuk saya mengajar mereka bagaimana untuk menggabungkan bunyi. Sebenarnya masalah timbul sebenarnya masalah penggunaan kaedah fonik ini timbul apabila kanak-kanak ataupun murid tidak dapat menggabungkan bunyi. Dalam bahasa Inggeris, perkara ini disebut sebagai blending the sounds. Dan ini juga diakui oleh guru yang mengajar bahasa Inggeris. Mereka menyatakan bahawa jika murid tidak dapat menguasai kemahiran menggabungkan bunyi, memang ia akan menjadi sukar untuk murid kuasai kemahiran membaca menggunakan kaedah fonik. Oleh itu, guru terlebih dahulu perlu tahu bagaimana caranya untuk mengajar murid menggabungkan bunyi dengan betul supaya murid dapat membaca menggunakan kaedah ini. Jadi ini apa yang saya pelajari ialah contoh, misalnya bagi huruf digraf NG bertemu dengan huruf A. Bagaimana untuk mengajar mereka menggabungkan NG dan A bunyi nga. Baik, NG kalau kita menggunakan kaedah fonik, NG mempunyai bunyi iaitu ngeh. Dan ngeh kalau kita tulis dalam tulisan, ngeh diejil NGEH, ngeh. Dan A berbunyi A, kita cantumkan, dan saya mengajar mereka, saya tulis dalam kertas, buang bunyi tinggal bunyi apa? Tinggal bunyi Okay, campur dengan A, jadi apa? Nga. Okay, kita perlu pastikan bahawa murid dapat mengenal pasti NG itu ada bunyinya dan bunyinya ialah Okay, nga. Okay, apabila murid dapat mengenal pasti NG itu ada bunyi, sudah pasti mereka boleh menggabungkan bunyi ng tadi dan a menjadi nga. Okey, begitu juga dengan ng dan i. Ng, i. Apabila bunyi itu dibuang, tinggallah bunyi ng dan i, automatik mereka akan dapat menggabungkan bunyi ngi. Okey, jadi itu yang cara saya untuk mengajar murid membaca menggunakan kaedah digraf. Sama juga dengan huruf digraf NY dan juga SY. Okay, iaitu NY, ny, NYEH dan SYEH.
Okey, sebenarnya kita terpaksa hentikan sebab video ni agak memakan masa yang lama melebihi 20 minit saya rasa 20 minit. Okey, Cikgu Taufik, ada tak sesiapa yang ingin bertanya kepada Cikgu Taufik? Cikgu Taufik ada kan? Maaf Cikgu Taufik. Ya, ada. Terpaksa hentikan ya. Ya, tak apa. Okey, ada tak soalan daripada ni para penonton kalau nak bertanya? Satu soalan Ada? Tiada. Saya lah bertanya lagi saya. Okey, Cikgu Taufik. Boleh tak bagi saya satu, kata tadi ada menggunakan teknik nyanyian kan? Teknik nyanyian. Boleh bagi satu contoh? Ringkas sikit nyanyian Nyanyian tu sebenarnya saya ambil daripada YouTube. Okay, teknik nyanyian tu yang Abu Ada Ayam, okay, lagu itu untuk mendedahkan murid bagaimana untuk membaca menggunakan kaedah fonik. Dan yang bunyi Abu Ada Ayam itulah lagu itulah kan. Okay, tapi yang tu tak ada untuk digraf. Jadi yang digraf tu saya bertanya kepada bekas pensyarah saya bagaimana untuk ajar, dan dia memberitahu saya NG tu bunyi nge, SY, dan sebagainya lah. So saya menggabungkan bunyi saya membuat macam bukanlah inovasi, tapi saya membuatkan satu kaedah cara menggabungkan itu setelah saya bertanya kepada kawan-kawan yang juga mengajar bahasa Inggeris bagaimana untuk menggabungkan bunyi menggunakan kaedah fonik. Doktor, mikrofon off. Cikgu Taufik tak tukar lirik lagu tu ke? Tak. Saya tak tukar pun. Mungkin boleh tukarkan kot supaya murid-murid boleh lebih ingat. Okey, terima kasihlah Cikgu Taufik atas pembentangan dan tajuk yang menarik Okey, jadi sidang maya sekalian, sesi pembentangan diteruskan dengan pembentangan kertas kajian yang keempat. Okey, dipersilakan Cikgu Noraini binti Bidin. Okey, tajuk kajian tindakan beliau ialah meningkatkan kemahiran melagukan syair dalam kalangan murid bukan Melayu tingkatan 4 menggunakan irama dodoi. Satu tajuk yang menarik Okey, sama-sama kita saksikan pembentangan video beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Noraini binti Bidin dari Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Tuan Dr. Ismail Muar, Johor, akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu meningkatkan kemahiran melagukan syair dalam kalangan murid bukan Melayu tingkatan 4 menggunakan irama dodoi. Berdasarkan pemerhatian awal, terdapat beberapa masalah utama yang menyebabkan murid bukan Melayu tingkatan 4 Natrium tidak meminati puisi tradisional iaitu syair dalam PDPC Bahasa Melayu. Antaranya ialah masalah persekitaran yang mana kebanyakan murid kurang pendedahan tentang puisi tradisional iaitu syair. Yang kedua, berkaitan dengan murid sendiri tidak meminati dan tidak mahu mencuba untuk membaca dan melakukan syair. Dari segi isi kandungan syair pula, kebanyakan syair penggunaan bahasanya merupakan bahasa klasik ataupun diksi yang digunakan agak sukar untuk difahami oleh murid. Manakala dari segi guru pula, kebanyakan guru berasa malu kerana kurang kemahiran untuk melagukan syair dan guru juga belum menyentuh PDPC syair secara lebih mendalam. Fokus kajian ini akan memberi tumpuan terhadap langkah penyelesaian murid yang tidak mahu melakukan syair. Seterusnya, membuat rumusan berkaitan langkah yang diambil. Saya mendapati sekiranya tiada pendedahan irama syair dibuat terhadap murid, masalah akan timbul apabila murid terus melupai syair dan beranggapan puisi tradisional tidak penting dan tidak rugi sekiranya tidak dipelajari. Saya juga berasa bahawa murid akan terlepas peluang untuk menguasai puisi
dan mendapatkan markah yang maksimum bagi bahasa Melayu kertas 2 sekiranya mereka tidak minat terhadap puisi tradisional. Kajian ini mengandungi beberapa objektif. Objektif secara amnya ialah meningkatkan kemahiran melakukan syair bagi murid bukan Melayu tingkatan 4 menggunakan irama dodoi. Secara khususnya, objektif yang pertama, mengenal pasti kemahiran murid menggunakan irama dodoi untuk melakukan syair. Objektif yang kedua, mengenal pasti kefahaman murid memahami maksud syair dengan mudah sekiranya menghayati syair, kerana syair merupakan penceritaan. Yang ketiga, membantu guru membimbing murid dalam membentuk kemahiran berpuisi dalam diri kerana melakukan syair merupakan satu perkara yang sukar untuk dilakukan oleh murid kecuali dengan pemberian ganjaran, iaitu dorongan motivasi. Dalam kajian ini, terdapat persoalan kajian yang ingin difokuskan. Pertama, apakah tahap pengetahuan murid terhadap syair? Yang kedua, sejauh manakah tahap penguasaan murid dalam melakukan syair? Beberapa kajian literatur telah dilakukan berkaitan dengan puisi tradisional dalam PDPC. Yang pertama, Nursyada Farha 2017 menyatakan bagi menarik minat murid, bagi meningkatkan pencapaian pembelajaran dalam puisi tradisional adalah dengan kaedah jigsaw. Seterusnya, Zurina Hassan 2018 menyatakan guru-guru hendaklah meningkatkan pemahaman terhadap puisi dan kesediaan menggunakan puisi dalam pembelajaran melalui pendekatan didik hibur bertujuan merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Seterusnya, kajian Rusti Muhammad Noor 2011 menunjukkan bahawa tahap pemahaman dalam kalangan pelajar Cina terhadap teks komsas, prosa moden dan tradisional pada peringkat baik, murid bukan Melayu mampu menguasai komsas dengan baik jika mereka mampu mendeklamasi puisi dan memahami puisi dengan baik. Sasaran murid bagi kajian ini ialah 5 orang murid bukan Melayu dari kelas 4 Natrium. Tahap penguasaan dalam bahasa Melayu adalah pada tahap baik dan sederhana. Kebanyakan mereka memperoleh grade B dan C pada peringkat PT3 dan kesemuanya tidak berminat mempelajari komsas terutamanya puisi tradisional. Seramai 4 orang pelajar perempuan telah terlibat dalam kajian ini, manakala seorang lagi ialah pelajar lelaki. Dalam kajian ini, saya telah menggunakan kaedah kualitatif untuk mengumpulkan data. Antara instrumen yang telah digunakan ialah yang pertama, eksperimen, iaitu saya telah melakukan ujian pra dan ujian pasca bertujuan untuk melihat kebolehan murid. Kedua, menggunakan kaedah pemerhatian, yang mana kaedah pemerhatian adalah untuk melihat peningkatan proses penguasaan murid terhadap irama syair sebelum, semasa dan selepas intervensi yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kajian, ujian pra telah dilakukan pada 26 hari bulan 4 2021. Aktiviti pertama ialah deklamasi syair tanpa panduan guru. Langkah 1, guru menguji pengetahuan murid tentang syair. Langkah yang kedua, guru mengedarkan petikan syair bidasari kepada murid dan murid melakukan syair. Langkah yang ketiga, guru mencatat hasil keputusan bacaan syair murid. Langkah yang keempat, guru melakukan syair irama dodoi.
Dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan pada 27/4/2021, aktiviti yang kedua telah dilakukan iaitu pengenalan kemahiran irama dodoi. Langkah pertama, guru mengenalkan kemahiran melakukan syair irama dodoi kepada murid. Langkah yang kedua, murid mendeklamasikan syair dodoi tanpa alunan muzik. Langkah yang ketiga, guru menganalisis bacaan syair murid. Berdasarkan pemerhatian guru, hasil intervensi yang telah dicapai ialah seramai 5 orang murid telah mulai melakukan syair walaupun agak kurang tepat iramanya. Guru terus memberikan pujian dan motivasi kepada murid untuk mencuba. Jadual 1 menunjukkan analisis murid berkaitan latihan mendeklamasikan syair. Bilangan murid yang melakukan syair ialah seramai 4 orang iaitu 80%, manakala bilangan murid yang tidak melakukan syair ialah seramai seorang. Guru telah melakukan pelaksanaan ujian POS pada 3 hari bulan 5 2021. Aktiviti 3 ialah pemantapan syair dodoi. Langkah pertama, guru melakukan demonstrasi deklamasi syair irama dodoi. Langkah yang kedua, murid melakukan syair irama dodoi. Langkah yang ketiga, guru mencatat hasil keputusan dan menganalisis ketiga-tiga ujian yang telah dilakukan oleh guru. Analisis keseluruhan kajian mendapati penghayatan murid seramai 5 orang terhadap irama dodoi pada tahap baik. Setelah 3 kali ujian yang dilakukan, akhirnya sebahagian besar daripada mereka mampu melakukan syair dan mengingati irama walaupun guru meminta mereka membaca secara spontan. Refleksi menunjukkan murid bertambah seronok dengan aktiviti melakukan syair dodoi dan memahami serba ringkas syair yang dilafazkan. Bagi menghargai murid, guru telah memberi ganjaran tambahan 3 mata bagi ujian sumatif 1 yang telah dilaksanakan.
Okey sekali lagi minta maaf Cikgu Naimi, terpaksa kita hentikan sebab melebihi 12 minit tu. Okey, kita ingatkan tadi waktu ada gambar-gambar pelajar, ingat boleh dengar pelajar tu betul. Terima kasih doktor kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan. Sebenarnya gambar tu memang ada video dia, sebab tu bila saya buat YouTube tu dia macam makan masa sikit, dia berhenti. Tapi saya ada contoh video kalau hadirin nak tengok lah. Kalau saya dapat paparkan. Rasa kalau kata nak paparkan video tu mungkin makan masa. Ya, boleh. Cikgu boleh tak cikgu bagikan macam mana tu menggunakan syair dodoi. Irama dodoi. Okey, irama dodoi ni antara irama syair yang bila pelajar dengar antara yang sebenarnya paling mudah lah. Kalau nak dibandingkan dengan irama Siti Zubaidah, Selendang Delima kan agak Melayu-Melayu, tapi yang ini agak mudah. Dia macam kira kita macam dodoi anak lah doktor. Contoh saya bagilah bagi contoh cikgu. Okey, saya ambil dari buku teks. Si burung upik punya hikayat, beribu tahun termaktub riwayat, sejahtera kerana prihatinnya rakyat, hidup harmoni sepanjang hayat. Okey. Jadi syair tu dah bentuk lagu kan? Jadi dia tak lagu. Dia tak ada melirik lah kan? Dia nampak lagi mudah, budak pun mudah ikut lah, terutamanya pelajar bukan Melayu. Kalau tidak yang melirik tu dia susah sikit. Ya, doktor. Okey, tu satu perkongsian yang baik tapi kita harapkan bukan setakat murid-murid ni ataupun pelajar-pelajar ni boleh bersyair. Kita juga nak harapkan dia faham. Sebab dia syair kan dia satu cerita kan. Dari awal sampai akhir dia kena faham tu kan. Yalah, tu tujuan saya doktor, saya minta pelajar bukan Melayu ni sebab bila dia diberi peluang untuk bersyair, sebab dalam kalangan pelajar Melayu pun ramai tak minat sebenarnya. Jadi saya tunjulkan budak bukan Melayu ni baca dalam kelas, 3 kali saya buat ujian dan akhirnya mereka faham. Mereka faham syair itu secara automatik sebab bahasanya makin lama dia makin dekat dengan pelajar. Bagus saja. Kita harapkan begitulah kita harapkan bukan saja cikgu pandai bersyair, pelajar-pelajar pun pandai bersyair, terutama yang bukan Melayu ni kan. Terima kasih Cikgu Naimi. Sekian tu tadi. Okey, saya teruskan dengan pembentang kelima iaitu Cikgu Rosliza binti Amir Bek dengan tajuk pembentangan pedagogi kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran puisi sajak di Sekolah Rendah Kebangsaan. Tadi kita dengar syair, sekarang ni kita dengar pula berkaitan dengan sajak. Okey, dipersilakan. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rosliza binti Amir Bek, Guru Bahasa Melayu yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 181. Kajian tindakan pedagogi yang saya buat ialah pedagogi kesusasteraan Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran puisi sajak di Sekolah Rendah Kebangsaan. Pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu memerlukan keupayaan guru untuk menguasai pedagogi kesusasteraan Melayu. Pedagogi yang saya maksudkan di sini ialah bagaimana teknik puisi dera ini diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran puisi sajak. Pengkaji melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sajak dengan merujuk di SKP BM tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Standard kandungan 4.2 menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran 4.2.2 mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai dan menyatakan maksud sajak. Fokus kajian ialah murid tahap 2 tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 181 dan pengkaji telah menggunakan teknik puisi dera ini dalam pengajaran dan pembelajaran puisi sajak. Pengkaji melaksanakan pengajaran dan pembelajaran selepas kajian tindakan, pengkaji mengharapkan melalui teknik puisi ini dapat menarik minat murid untuk belajar
menerokai ilmu kesusastraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Seterusnya, merangsang keupayaan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif melalui kesusastraan Melayu, meningkatkan kemahiran berbahasa murid secara lisan dan bertulis. Persoalan kajian yang dinyatakan di sini ada 4 perkara, iaitu apakah pedagogi yang boleh digunakan oleh guru bahasa Melayu untuk pengajaran dan pembelajaran puisi sajak di dalam bilik darjah, mengapakah murid kurang berminat dengan pembelajaran puisi sajak di dalam bilik darjah, bagaimanakah puisi sajak merangsang keupayaan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif, bagaimanakah puisi sajak dapat meningkatkan kemahiran berbahasa murid secara lisan dan bertulis. Persoalan kajian ini akan dijawab pada dapatan kajian kita dan juga semasa tindakan dijalankan. Peserta kajian yang dilibatkan dalam kajian ini melibatkan 2 orang murid dari sebuah kelas tahun 5. Pemilihan sampel ini adalah berdasarkan lokasi dan kesesuaian selaras dengan penyataan oleh Muhammad Majid Konting 2005, di mana pemilihan sampel adalah kebaikan untuk mengurangkan kos, tenaga dan masa kajian. Tindakan yang dijalankan, ujian pra digunakan bagi mengesan respon murid terhadap keupayaan mereka untuk mendeklamasikan sajak dan menyatakan maksud sajak, dan seterusnya ujian pos digunakan selepas pengkaji mengaplikasikan teknik puisi draft. Pengaplikasian teknik puisi draft ini dari segi ujian pra, iaitu pengkaji telah memilih murid yang boleh mendeklamasikan sajak, dan video deklamasi sajak ni murid ni telah dikenal pasti dan dibimbing untuk mendeklamasikan sajak. Seterusnya, dari segi pelaksanaan teknik puisi draft di sini disebabkan situasi PDPR, pembelajaran secara fizikal tidak dapat dilaksanakan. Pengkaji telah tetap juga melaksanakan teknik puisi draft ini melalui cara gabungan video deklamasi dan video dakunan daripada 2 orang murid. Mereka menghantar rakaman video dan di sanalah pengubahsuaian digunakan supaya teknik ini tetap dilaksanakan walaupun dalam situasi PDPR. Hasil yang dapat dinyatakan di sini ialah daripada pelaksanaan teknik puisi draft ini, murid berupaya mendeklamasi dan melakonkan puisi sajak. Murid yang dapat melakonkan sajak ini juga dapat menyatakan maksud setiap rangkap sajak. Tindakan yang dijalankan, teknik puisi draft ini berjaya diaplikasikan dalam pedagogi kesusastraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu, khasnya untuk pengajaran dan pembelajaran puisi sajak. Guru boleh mengaplikasikan teknik puisi draft ini supaya murid terus menikmati dan minat untuk belajar kesusastraan Melayu. Dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa penggunaan teknik puisi draft dalam pengajaran dan pembelajaran puisi sajak menarik minat murid untuk belajar nilai sastra. Ini telah menjawab persoalan kajian, iaitu persoalan yang pertama, apakah pedagogi yang boleh digunakan oleh guru bahasa Melayu untuk pengajaran dan pembelajaran puisi sajak. Pengkaji mendapati penggunaan teknik puisi draft. Teknik puisi draft juga merangsang murid untuk mengaplikasikan kemahiran mana akul semasa memahami teks sajak untuk dideklamasikan dan dilakonkan. Ini telah menjawab untuk persoalan kajian yang ketiga, bagaimanakah puisi sajak merangsang keupayaan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Pengkaji juga mendapati faktor murid yang tidak berminat dengan sastra kerana teknik penyampaian guru-guru itu yang membosankan. Daripada dapatan saya sebelum ni, saya melihat sajak ini dianggap sebagai satu topik yang sangat membosankan kerana murid hanya dapat pendedahan sajak itu suatu pembacaan yang biasa, disampaikan secara biasa. Sedangkan sajak ini boleh dipelbagaikan caranya, antaranya contoh yang saya tekankan di sini ialah teknik puisi draft ini, murid mendeklamasikan sajak dan pada masa yang sama boleh melakonkan sajak itu.
Sastra kanak-kanak yang mengandungi pemilihan dan penyusunan kata-kata yang teliti serta penggunaan bahasa kiasan dan perbandingan yang tepat yang dapat menimbulkan kesan kehalusan, keindahan, kemuliaan dan kesempurnaan kepada murid. Ini kita dapat lihat dalam sajak itu sendiri bahawa ada unsur-unsur isi tersirat batuk ataupun bahasa-bahasa kiasan yang secara tidak langsung murid yang melakonkan sajak tersebut dapat membuat perbandingan yang tepat supaya lakonan itu jelas dapat difahami dan dideklamasikan dengan sebaik mungkin. Kesimpulan yang dapat saya nyatakan di sini, melalui dapatan-dapatan yang saya telah bentangkan menunjukkan teknik puisi dera ini dapat menyokong mekanisme pembelajaran sastra, khasnya pengajaran dan pembelajaran puisi sajak di dalam subjek bahasa Melayu. Saya berharap teknik ini diperluaskan agar diperluaskan dalam kalangan guru-guru supaya guru-guru tahu bagaimana untuk mengaplikasikan dan melaksanakan teknik puisi dera ini di dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaran puisi sajak. Sekian itu saja pembentangan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Okey, itulah ya pembentangan daripada Cikgu Rosliza. Ada tak sidang maya yang ingin menyoal kepada Cikgu Rosliza? Cikgu Rosliza ada kan? Ada, okey. Cikgu Rosliza. Okey, ada tak soalannya? Oh, tak ada, saya lah baginya ya. Okey, Cikgu Rosliza ya. Cikgu tadi kita dengar syair. Yang ni kita dengar pula berkaitan dengan sajak. Okey, sajak sebagaimana yang kita semua maklum. Okey, sajak ni dia mengandungi pemilihan kata yang kadang-kadang menggunakan perkataan hyperbola, metafora. Jadi bagaimana sebenarnya kalaulah cikgu menggunakan teknik puisi dera tu dapat murid-murid ni faham. Sebab sajak tu kan. Macam mana tu cikgu? Cikgu Rosliza kena buka mikrofon. Okey, sorry. Dengar dah? Dengar. Okey, baik. Yang seperti kita kena tahu, bila kita melaksanakan teknik puisi dera ini, yang paling penting ialah murid memahami konsep teknik itu sendiri, iaitu kita perlu terangkan kepada murid. Okey, hari ini cikgu akan menjalankan teknik puisi dera untuk pengajaran puisi sajak. Okey, teknik puisi dera ini memerlukan awak mendeklamasikan sajak dan pada masa yang sama melakonkan sajak. Okey. Untuk mendeklamasikan sajak, biasanya saya buat sebelum ni ialah saya akan minta semua murid untuk beramai-ramai mendeklamasikan sajak, dan pada masa tersebutlah saya akan melihat yang mana murid yang lebih berpotensi untuk mendeklamasikan sajak. Okay, selepas aktiviti itu saya akan meminta murid, okay, apa yang awak faham daripada deklamasi sajak yang dibentang yang awak persembahkan semua tadi. Okay, murid yang dapat jawab tu, yang dapat menyatakan kefahaman mereka tentang sajak tu, itulah yang juga saya ambil sebagai murid yang boleh melakonkan sajak. Jadi maksudnya di sini saya dah tarik 2 orang murid. Yang pertama yang dia boleh deklamasi sajak. Yang kedua ialah yang boleh menyatakan maksud sajak. Okay, jadi 2 orang murid yang saya tarik ni, mereka akan terus boleh membuat persembahan. Tetapi sebenarnya saya boleh melibatkan lebih banyak peserta, dan kelas saya ialah kelas pertama, dan murid-murid saya pun ialah murid-murid yang terbaik lah, sebab sekolah saya ialah sekolah SBT, dan sedia maklumlah murid-murid memang semua terbaik, tetapi disebabkan oleh kekangan dengan pandemik COVID-19 ni, saya tak dapat menjalankan PDPR teknik puisi dera ini secara fizikal, dan saya telah terpaksa menggunakan secara atas talian. Dan apa yang saya ingin sampaikan di sini ialah teknik puisi dera ini perlu diperluaskan lagi dalam kalangan guru-guru, khasnya guru-guru sekolah rendah, supaya murid-murid dapat belajar puisi sajak itu dengan sangat menarik dan terbaik. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Kita harapkan pandemik ni segera tamat supaya kita dapat melatih murid-murid ni secara fizikal kan. Kalau secara maya tu macam kita rasa tak cukup puas kan? Ya, betul puan. Okey, terima kasih cikgu ya. Okey, saya teruskan dengan pembentang yang ke-6 ya. Okey, iaitu dari kumpulan Cikgu Nolina binti Gutasan dengan tajuknya agak pendek iaitu Kit Lekza
Kit Lekza, dia punya panjangnya iaitu lebih efektif, ekstra seronok, sesuai aras murid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Haizatul Akmal binti Abdullah. Tajuk kajian tindakan saya, teknik tampalan asda dalam meningkatkan penulisan ringkasan murid tingkatan 1 daerah Hilir Perak. Pengenalan kepada kajian ini ialah kemahiran menulis merupakan satu bentuk kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai oleh semua murid. Hal ini kerana kemahiran ini dapat membantu seseorang murid untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau idea mereka sendiri dalam penulisan. Kemahiran menulis ini juga merupakan salah satu daripada kemahiran bahasa yang ditekankan dalam kurikulum standard sekolah menengah. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dalam penulisan ringkasan mengikut format yang betul. Untuk pengetahuan umum, soalan ringkasan merupakan soalan jenis pemindahan maklumat yang berada pada bahagian C, kertas 1 Bahasa Melayu PT3. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, saya dapati terdapat segelintir murid tingkatan 1 setia masih keliru dengan cara menjawab soalan jenis ringkasan. Pada awal pengajaran, saya telah menerangkan cara menjawab ringkasan mengikut format yang betul. Namun begitu, masih lagi terdapat beberapa orang murid yang keliru untuk menulis ringkasan dengan format yang betul, seperti yang diterangkan oleh guru. Berdasarkan permasalahan ini, saya telah mengambil inisiatif untuk membuat tindakan yang sewajarnya supaya penguasaan murid dalam penulisan ringkasan dapat ditingkatkan. Bagi mengatasi masalah ini, saya bercadang untuk menggunakan teknik tampalan asda dalam penulisan ringkasan. Teknik tampalan asda merupakan singkatan kepada penanda wacana, iaitu A antara, C selain itu, S selain itu, S seterusnya, D di samping itu, dan A akhir sekali. Saya mengaplikasikan teknik tampalan ini dalam pengajaran mengikut kepada tahap kemampuan murid dalam menulis ringkasan. Jadi, dengan menerapkan teknik hafalan seperti ini dapat membantu mereka untuk menjawab soalan ringkasan dengan lebih mudah. Dalam pengumpulan data awal, saya telah menggunakan beberapa instrumen seperti pemerhatian, pemeriksaan buku latihan serta ujian pra. Fokus kajian pula melibatkan murid tingkatan 1 setia iaitu seramai 23 orang. Kelas ini merupakan kelas kedua terakhir daripada 10 kelas tingkatan 1 di sekolah tersebut. Terdapat 2 kelompok murid yang mempunyai tahap pembelajaran yang berbeza iaitu aras sederhana dan lemah. Selama 5 orang murid dipilih sebagai bahan kajian berdasarkan pemerhatian dan ujian yang telah dilakukan. Setelah meneliti permasalahan yang timbul, saya telah merancang untuk mengaplikasikan teknik hafalan akronim dalam penulisan ringkasan. Teknik ini telah diubah suai dan diberi nama sebagai teknik tampalan asda. Tujuan untuk membantu murid mudah mengingati skop pembelajaran di dalam bilik darjah serta dapat menjawab soalan mengikut konteks yang betul. Objektif kajian ini yang pertama ialah mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam penulisan ringkasan. Kedua, membantu murid meningkatkan penguasaan dalam menjawab soalan jenis ringkasan dengan betul mengikut konteks. Ketiga, menambah baik amalan pengajaran guru dalam penulisan ringkasan Bahasa Melayu PT3 agar memberi kesan positif
terhadap pemahaman murid melalui kaedah tampalan ASDA. Soalan kajian ini pula, adakah murid menguasai teknik menjawab soalan jenis ringkasan dengan betul? Kedua, adakah teknik hafalan ASDA dapat membantu murid meningkatkan penguasaan dalam penulisan ringkasan? Ketiga, apakah kaedah yang sesuai digunakan oleh guru untuk membantu murid mengatasi masalah ini? Berikut merupakan peserta kajian dalam kajian ini. Terdapat 5 orang peserta kajian yang terlibat. Masing-masing berumur 13 dan 14 tahun. Yang terdiri daripada 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini telah dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan yang melibatkan 5 orang murid khasnya dan 23 orang murid amnya. Model tindakan Kut Lewin 1946 dan Laidlaw 1992 dijadikan sebagai garis panduan untuk menjadikan kajian ini lebih sistematik. Terdapat 5 peringkat dalam proses kajian tindakan iaitu mengenal pasti aspek amalan, perancangan, tindakan atau implementasi, melihat kesan tindakan dan refleksi. Berikut merupakan kitaran proses penyelidikan tindakan Kut Lewin dan Laidlaw. Kitaran yang pertama iaitu mengenal pasti aspek amalan. Langkah pertama yang telah diambil adalah dengan memberi pendedahan teknik menjawab soalan bahasa Melayu PT3 sebenar, terutamanya dalam penulisan ringkasan dan sistem pemarkahan. Murid yang mengalami masalah pembelajaran dan kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran dan lemah dalam penulisan ringkasan perlu diberi perhatian. Oleh itu, tindakan ini dilakukan dengan memperkenalkan teknik tampalan ASDA dalam penulisan ringkasan kepada peserta kajian. Setelah selesai sesi penerangan, saya telah mengedarkan satu set soalan ringkasan kepada peserta kajian. Mereka diminta untuk menulis ringkasan berdasarkan petikan yang diberi. Masa diperuntukkan untuk menjawab ringkasan adalah selama 30 minit sahaja. Sepanjang tempoh tersebut, pemerhatian terhadap tingkah laku dan minat murid direkodkan pada senarai semak dan nota lapangan. Langkah kedua iaitu merancang tindakan. Saya telah merancang tindakan dengan mengaplikasikan yang akan diaplikasikan bagi meningkatkan penguasaan kemahiran menulis ringkasan dalam kalangan peserta kajian, iaitu kaedah tampalan ASDA. Kaedah ini akan dilaksanakan mengikut 3 langkah iaitu tindakan 1, menyelaraikan penanda wacana mengikut akronim ASDA. Kedua, membina rangka ringkasan. Ketiga, menulis ringkasan dengan betul. Langkah 3, melaksanakan tindakan. Tindakan pertama, menyenaraikan penanda wacana mengikut akronim ASDA. Selepas proses perancangan, saya seterusnya melaksanakan tindakan yang telah dirancang. Pada awal pengajaran, saya telah mengedarkan satu petikan ringkasan kepada peserta kajian. Mereka dikehendaki mengenal pasti isi yang terdapat dalam petikan tersebut berdasarkan tugasan soalan yang diberi. Setelah selesai mengenal pasti isi dalam petikan, guru meminta mereka untuk menyenaraikan penanda wacana mengikut akronim ASDA. Pada bahagian kertas, jawapan mengikut turutan menurun seperti yang ditunjukkan oleh guru. Tindakan 2, membina rangka ringkasan mengikut teknik ASDA. Pada langkah ini, guru meminta murid untuk membina rangka ringkasan mengikut turutan ASDA pada buku mereka. Penulisan rangka ringkasan tersebut akan dimulai dengan huruf A, iaitu antara, kemudiannya diikuti dengan isi 1, kemudian huruf S, selain itu diikuti dengan isi 2, S seterusnya, diikuti dengan isi 3, D di samping itu, dan akhir sekali diikuti dengan isi 5.
Tindakan 3. Menulis ringkasan yang lengkap dengan menggunakan teknik ASDA. Akhir sekali, murid sebuah ringkasan yang lengkap dengan betul menggunakan teknik tamparan ASDA seperti yang telah diterangkan oleh guru dalam bilik darjah. Langkah keempat, mengumpulkan data tentang kesan tindakan. Tindakan yang telah dijalankan, saya mengumpulkan data tentang kesan setelah tindakan dijalankan, iaitu instrumen berbentuk ujian, pemerhatian serta analisis dokumen akan digunakan. Pada langkah 5, membuat refleksi terhadap tindakan, saya akan membuat refleksi mengenai keberkesanan tindakan berdasarkan data yang digunakan. Ini bertujuan untuk menilai amalan kendiri memperbaiki kajian, analisis perbandingan, keputusan ujian pra dan ujian pos. Jadual tersebut jelas menunjukkan terdapat perbezaan asal daripada ujian pra dan ujian pos yang dijalankan. Berdasarkan analisis yang dibuat, berlaku peningkatan tahap penguasaan peserta dalam menulis ringkasan. Peningkatan markah dalam kalangan peserta kajian turut berlaku berdasarkan ujian pra dan pos yang diambil. Analisis ujian pra menunjukkan kesemua peserta kajian berada pada tahap yang sangat lemah. Hasil analisis ujian pos yang dibuat menunjukkan peningkatan yang ketara terhadap penguasaan kelima-lima peserta kajian. Hal ini dapat dilihat perbandingan penguasaan peserta kajian ditunjukkan dalam ujian pra. Terdapat 3 orang peserta kajian yang berjaya meningkatkan kemahiran pada tahap yang sederhana, manakala 2 orang lagi peserta kajian pada tahap yang baik. Maklumat ini dapat dibuktikan melalui purata keseluruhan ujian pra, iaitu sebanyak 47.83%, manakala 19.54% setelah ujian pos dijalankan, menjadikan sebanyak 15.5% purata keseluruhan peningkatan pencapaian peserta kajian dapat dicapai. Berdasarkan analisis ujian tersebut, terbukti bahawa tahap penguasaan peserta kajian dalam menulis ringkasan dapat ditingkatkan. Hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan tindakan dilakukan dalam kajian ini telah mencapai objektif yang ditetapkan. Berdasarkan kajian tindakan yang telah saya jalankan ke atas kelima orang peserta kajian, saya dapati bahawa penguasaan kemahiran peserta kajian dalam menulis ringkasan berjaya ditingkatkan dengan menggunakan kaedah tampalan ASDA. Hasil pengumpulan data yang telah dapat disimpulkan, peserta kajian menunjukkan tingkah laku yang positif adalah disebabkan mereka berminat untuk mengikuti aktiviti PDPC yang dijalankan. Minat yang timbul adalah disebabkan faktor penguasaan kemahiran mengingat dan menulis ringkasan peserta kajian yang semakin meningkat dengan pelaksanaan tindakan yang dijalankan. Sekian, terima kasih. Okey, jadi Cikgu Nurul minta maaf tadi saya sebut nama lain pula ya. Okey, tajuk Cikgu Nurul ni ialah teknik tampalan ASDA dalam meningkatkan penulisan ringkasan murid tingkatan 1. Okey, ada atau tidak sidang maya yang ingin bertanya soalan? Tak ada yang nak bertanya Okey, tak ada saja nak bertanya lagi. Okey, jadi Cikgu Nurul. Okey, saya dapati tadi melalui video tu markah yang pelajar-pelajar ini dapat daripada 1 dia meningkat kepada 6, 7. Sedangkan markah keseluruhannya ialah 15. Okey, jadi bagaimana sebenarnya tindakan cikgu sebab ni tadi kita fokus kepada 5 pelajar untuk akan datang bagaimana agaknya? Cikgu Nurul ada ke? Cikgu Nurul. Cikgu Nurul tak ada ke?
Tak ada rasanya cikgu Dr. Zainaria. Oh, dah terkeluar ya. Okey, tak apalah. Gitulah ya. Tu dia teknik ASDA ya untuk apa? Pelajar-pelajar tingkatan 1 kalau ada cikgu-cikgu sekolah mendengar di sini bolehlah menggunakan teknik ASDA dan bolehlah berhubung dengan Cikgu Nurul. Okey, sebelum saya meneruskan untuk yang selanjutnya, saya minta sidang maya untuk lihat ruangan chat, ruangan bicara di sana. Ada link, ada pautan untuk kehadiran SPLKPM untuk guru. Kemudian untuk pelajar juga ada pautannya. Dan jangan lupa isi juga penilaian, borang penilaian. Sebab setahu saya kalau isi borang penilaian tersebut, cikgu-cikgu akan dapat sijil. Okey, dan bila kita nak habis nanti dah habis nanti kita akan ada sesi bergambar. Jadi jangan tinggalkan ni. Okey, jadi kita maaf mencelah. Tadi dah isi dah borang maklum balas tu. Dia ada 2 sijil sekali di dalam tu, sijil peserta dengan sijil pembentang. Tak, satu saja. Sijil peserta. Sijil peserta saja. Okey, bagaimana? Sepatutnya ada 2. Kalau kata dapat 1, okey, nanti kita tanyalah bahagian urus setia. Macam saya sendiri pun ada juga masuk kan. Jadi saya akan dapat apa-apa kan. Sebab saya tahu link tu memang dapat 1 kan. Link tu 1 je. Kemudian bila isi dapat 1 sijil. Sepatutnya akan dapat 2 sijil lah bagi macam yang peserta tu kan. Kita tengok macam mana Kalau tak ada, kalau tiada nanti Cikgu Mutu tanya dengan pihak urus setia ya. Baik, terima kasih. Okey. Okey. Jadi hadirin sekalian, sampailah sudah kita kepada peserta terakhir untuk kajian tindakan. Jadi sama-sama kita menyaksikan video bertajuk Kit Lexa yang disampaikan oleh kumpulan Cikgu Nolina binti Gatasan. Dipersilakan. Inovasi Kit Lexa. Kit Lexa merupakan kit asas membaca untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Lexa merupakan akronim untuk perkataan lebih efektif, ekstra seronok, sesuai aras murid. Kit Lexa merupakan inovasi yang direka cipta oleh Creative Innovative Teachers Team atau CITT. Kit Lexa merupakan kit asas membaca untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid berkeperluan khas dengan menggunakan BBM yang terdapat dalam Kit Lexa. Kumpulan sasaran bagi Kit Lexa adalah murid berkeperluan khas masalah pembelajaran yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti autism, lembam, disleksia, ADHD, sindrom Down, slow learner, dan sebagainya. Objektif Kit Lexa adalah menarik minat murid berkeperluan khas untuk belajar membaca, mewujudkan pembelajaran secara interaktif dalam aktiviti membaca, dan menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti PC khususnya kemahiran membaca. Di samping itu, mewujudkan pembelajaran yang seronok semasa belajar serta mempelbagaikan aktiviti membaca dengan menggunakan BBM dalam Kit Lexa juga merupakan antara objektif bagi inovasi Kit Lexa. Kit Lexa mempunyai 7 BBM, iaitu 4 buah buku, CD lagu, carta abjad, carta suku kata, permainan roda suku kata, kad senarai semak, dan buku panduan guru. Inovasi Kit Lexa telah meraih pelbagai kejayaan sama ada di peringkat antarabangsa, kebangsaan maupun peringkat negeri. Di peringkat antarabangsa, inovasi Kit Lexa telah berjaya mendapat anugerah emas dalam Inspire to Innovate International Innovation Competition I2I
pada 18 Mac 2021. Manakala di peringkat kebangsaan, inovasi ini juga telah mendapat anugerah perak dalam Seminar Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan SPIP 2021 pada 24 hingga 25 Mac 2021. Selain daripada itu, inovasi ini juga telah berjaya meraih anugerah emas dalam Kolokium Penyelidikan dan Pertandingan Inovasi IDC Kampus Ken KOPPI 2020 pada 22 hingga 23 Disember 2020 di peringkat kebangsaan. Dalam penerbitan jurnal, KITLEXA telah berjaya menerbitkan 3 jurnal, iaitu yang pertama dalam Putrajaya International Conference on Education, Economics, Social Science and Engineering 2021. Jurnal yang kedua diterbitkan dalam Second International Conference on Management, Education, Social Science and Innovation 2021 dan manakala jurnal yang ketiga diterbitkan dalam International Journal of Modern Education 2021. Manakala dalam aspek hak cipta, inovasi KITLEXA telah mendapat hak cipta melalui MyIPO dan berjaya didaftarkan dalam International Standard Book Number atau ISBN. Terdapat 5 kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru dalam menggunakan BBM KITLEXA, iaitu bunyi fonik, peniruan bunyi, ekspresi wajah dan ikon emoji, melalui nyanyian iaitu lagu bunyi huruf vokal dan lagu suku kata, melalui permainan iaitu permainan roda suku kata dan melalui latih tubi rima suku kata KV. Coba di bunyinya di untuk perkataan dadu. Okey, cuba kita buat. Di main dadu. Lepas tu bunyikan fonik huruf D. Okey. Di main dadu. Okey, berdiri, Kramia, Royce dengan Ayan. Kita buat sama-sama. Kuat. KITLEXA telah berjaya meningkatkan minat dan kemahiran membaca murid berkeperluan khas. Malah telah meningkatkan motivasi dan keyakinan diri MBK dan meningkatkan fokus mereka serta penglibatan dalam PDPC. Dan pada masa yang sama, dia juga telah meningkatkan prestasi akademik MBK itu sendiri. Dengan KITLEXA, guru dapat menilai keberkesanan KIT, meningkatkan keberkesanan dalam PDPC, memudahkan kawalan kelas dan mewujudkan iklim pembelajaran yang interaktif, seronok dan menarik. Di samping itu, guru juga dapat menggunakan KITLEXA sebagai instrumen untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kriteria dalam SKPMG 2. Dengan adanya inovasi KITLEXA, ianya dapat mengurangkan kebimbangan ibu bapa terhadap kelemahan membaca anak, meningkatkan keyakinan mereka terhadap guru dan pihak sekolah, serta meningkatkan kerjasama dan komitmen ibu bapa terhadap sekolah. Manakala dari perspektif pihak sekolah, inovasi ini dapat membantu pihak sekolah untuk menangani masalah penguasaan kemahiran membaca murid, dapat mengubah persepsi terhadap murid berkeperluan khas itu sendiri, membantu guru untuk melaksanakan PDPC dengan lebih berkesan dan membantu meningkatkan pencapaian akademik secara keseluruhan. Selain daripada itu, KITLEXA juga boleh digunakan untuk murid yang belajar di prasekolah, pemulihan khas dan juga tahap 1 aliran perdana. KITLEXA mendapat maklum balas dan sambutan yang sangat menggalakkan daripada guru dan juga ibu bapa. Pada peringkat awal, sebanyak 25 kit telah berjaya dijual kepada guru-guru pendidikan khas dan ibu bapa di beberapa tempat di negeri Sabah dan juga negara Brunei. KITLEXA bakal dipasarkan ke seluruh negara melalui berbagai platform seperti Facebook, Shopee dan sebagainya.
Ini Ani ada ayam. Ani beri ayam makan baja. Ini Baba. Baba suka baca buku. Baba suka baca buku cerita. Ini Caca. Caca budak rajin. Caca rajin cuci cawan. Ni Dadu Dodi. Dadu Dodi besar. Sani semut. Ini Sani. Sani takut semut. Sani sembur guna semut. Ulang. Gopal. Tunjuk. Gopal gitar. Ini Gopal suka main gitar. Gopal main gitar sambil nyanyi. Okey. Sebelah lagi. Ini Sani. Sani takut semut. Sani sembur semut guna racun semut. Sebelah. Ini Tapa. Tapa ada tukul besi. Tukul Tapa besar. Ga hi gu ge ge go. Ha hi gu he ho. Gula gigi gadu gali gusi gari haba hiba hina hobi haji hala. Okey, begitulah pembentangan video tu tadi. Cikgu Nurlina ada ke? Cikgu Nurlina tak ada? Ada atau tidak? Tak ada. Okey, tadi pembentangan tu menarik sebenarnya kan? Sayang kita tak dapat nak bertanya sebab pembentang tu tiada dalam ni. Okey, tak apalah. Okey, jadi dengan pembentangan itu tadi maka berakhirlah sudah sesi pembentangan menerusi saluran ini . Okay, entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Okey, bagi pihak penganjur, okey, kami ingin mohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan tadi yang dijalankan tadi . Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Okey, jangan lupa lagi sekali ruangan bual tadi tu isi apa yang patutlah, SPL KPM, kemudian untuk sijil mesti isi borang penilaian. Okey, apa kata kalau kita semua buka kamera buka kamera semua untuk sesi bergambar. Minta saya ambil buka gambar. Buka kamera semua. Pelajar-pelajar pun sekali yang pelajar-pelajar pun mari . Ni kenangan kita kan. Walaupun secara maya ada juga gambar kan. Buka semua, nak buka. Okay, stand by. 1, Okay, buka semua. 2. Hold on, hold on.
Okay, thank you. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jangan lupa ya, ada majlis penutupan ya. Masa tu nanti akan tahu keputusan. Okey? Cikgu Putu jangan lupa tu. Okey, yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, waalaikumsalam.